Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temerloh di tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Buletin Temerloh 14 Januari 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layan informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga legenda bola sepak negara sebagai Sing yang meninggal dunia semalam. Seri Paduka Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian mendiang dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mendiang sabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana sedih serta pilu ini. Seri Paduka Baginda amat menghargai hikmat bakti, jasa serta pengorbanan mendiang kepada negara dan menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan besar kepada dunia bola sepak negara. Mendiang semasa zaman kegemilangannya pernah bermain di posisi pertahanan dan beraksi buat skuad kebangsaan bermula dari tahun 1982 sehingga 1991. Mendiang pernah beraksi bersama skuad bola sepak negeri Pahang pada era 80-an. Mendiang juga pernah beraksi bersama pasukan Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Perak. Kami di Temerloh TV ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga mendiang. Sebagai menghargai keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Milan Shah yang sentiasa mendekati rakyat di kala banjir, marilah kita menonton video khas kompilasi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang mencemar duli bertemu rakyat jelata sepanjang musibah banjir yang melanda negeri tercinta ini. Dah. Mama. Hai. Aku lukis. Oh, jadi sini. Dekat ke dia, lawang. Ya. Semakan di Jalan Bentong Karak berhampiran stesen timbang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Karak dan Jambatan Seri Telemong di Bentong mendapati sisa kayu yang berselerak di atas jalan dan jambatan adalah dibris daripada kejadian kepala air di Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbul yang berlaku pada 18 Disember lalu. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli Ismail semalam telah melakukan tinjauan udara bagi melihat sendiri apa itu gelinciran tanah dan aliran puing yang menjadi punca utama bencana banjir puing. Beliau turut menepis tuduhan sesetengah pihak kononnya kejadian banjir yang mengorbankan nyawa adalah disebabkan aktiviti pembalakan, walhal perkara ini adalah tidak benar. Dan ada di antara netizen membuat andaian yang mengatakan bahawa punca kematian ini disebabkan oleh aktiviti pembalakan, walhal perkara ini tidak benar sama sekali. Jadi saya harap kita kena memahami, kena dapat merasai, menjiwai kalau sekiranya perkara itu terjadi kepada kita. Jadi sedangkan apa yang kita katakan itu adalah tidak benar. Jadi waris mangsa saya rasa sudah pasti akan berasa begitu sedih. Selain itu juga turut bersama di dalam tinjauan ini Exco Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Datuk Seri Shahriza Samsudin bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Kumo yang merupakan Ketua Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian Akademi Profesor Malaysia APM dan Fellow Utama Universiti Kebangsaan Malaysia yang membuat kajian lapangan melalui tinjauan udara pada 13 Januari.
Kerajaan Pahang akan mengusulkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk memberi pinjaman yang fleksibel kepada pengusaha chalet dan resort yang terjejas akibat banjir. Exco Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, ini kerana kos yang diperlukan untuk membaik pulih semua chalet dan resort adalah tinggi. Beliau juga meminta kerajaan untuk memberi fleksibel loan kepada pengusaha-pengusaha chalet untuk membaik pulih chalet dan resort mereka kerana memang modal untuk membaik pulih adalah amat tinggi. Terutama sekali, biar kita selesaikan hal infrastruktur dulu. Maknanya bila orang datang, mereka tengok infrastruktur baik dan mereka akan datang baik. Dan pengusaha-pengusaha chalet itu seperti saya nyatakan, bahawa mungkin kita akan cuba cari jalan bagaimana untuk kita mendapatkan pinjaman mudah. Beliau berkata setakat ini para pengusaha di kawasan ini dianggarkan mengalami kerugian sebanyak 12 juta ringgit bagi tempoh 4 bulan kerana pembatalan tempahan oleh pelancong. Difahamkan cancellation sehingga bulan 4 dan bulan 5 tahun ini dan kalau sekiranya perkara ini tidak dapat dipulih dengan segera, maka mereka tidak dapat menjalankan aktiviti pelancongan dan orang tidak akan datang kemari. Beliau turut berkata para pengusaha di sini kerugian kira-kira 3 juta ringgit sebulan akibat penutupan hotel, servis, aktiviti, makan dan lain-lain lagi. Tambah beliau lagi, walau bagaimanapun Kerajaan Pahang akan meneruskan aktiviti pelancongan di SIS Pahang tahun ini dengan memberi tumpuan kepada kawasan pelancongan yang tidak terjejas banjir. Sebanyak 33 buah penginapan di Janda Baik terkesan dengan fenomena kepala air yang berlaku di kawasan di Pulau Santap merupakan kawasan yang paling teruk terjejas melibatkan kerugian kira-kira 4 juta ringgit. Adun Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin pada 12 Januari yang lalu telah menyampaikan sumbangan barangan keperluan dan peralatan kepada mangsa banjir di Temerloh dalam program misi bantuan pasca banjir Pahang oleh Pajama dengan usaha sama Motek, JICA, ASEAN Japan Friendship Association, Homestay Malaysia dan Kerajaan Negeri Pahang. Turut hadir bersama dalam program Post-Flood Relief Mission adalah Encik Hosomi Masashi serta JICA, Mr. Fukazawa Shinsaku dan Miss Hayashi Etsuko daripada Kedutaan Jepun di Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar mewakili warga Temerloh ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memilih daerah Temerloh sebagai salah satu lokasi sumbangan bantuan kepada mangsa banjir. Kerajaan negeri bersetuju bekerjasama dengan kerajaan pusat khususnya Kementerian Pendidikan untuk memindahkan sekolah yang kerap dilanda banjir ke lokasi baru. Exco Hal Ehwal Agama, Pelajaran dan Kesihatan Negeri Datuk Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata ia merupakan perancangan jangka panjang dicadangkan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail selepas beliau mengadakan lawatan dan kerja pembersihan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Tawar di Jerantut. Katanya usaha itu perlu bagi memastikan supaya kejadian banjir tidak lagi berulang di sekolah. Terlibat sekaligus mengakibatkan kerugian yang tinggi kesan daripada kerosakan akibat banjir. Syed Ibrahim berkata anggaran jutaan ringgit diperuntukkan oleh pihak kerajaan bagi setiap sekolah yang terjejas setiap kali berlaku banjir, justru perancangan jangka panjang perlu diwujudkan. Misi banjir SUK Pahang ke daerah Segamat telah dihadiri Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad, Exco Hal Ehwal Agama Islam Pendidikan Negeri Pahang dan turut diiringi Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makludin, Adun Kuala Semantan dan Yang Berhormat Insinyur Razali Kasim, Adun Muazzam Shah serta sukarelawan Pahang dan dari agensi-agensi di bawah Kerajaan Negeri Pahang. Misi ini telah melibatkan seramai 206 sukarelawan Pahang di mana turut membawa 100 set barangan untuk disumbangkan kepada mangsa banjir di daerah Segamat. Beliau rasa syukur kerana telah membawa amanah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk membalas cakna mereka sewaktu negeri Pahang dilanda musibah. UMNO bahagian Nibong Tebal turun padang hadir membantu mangsa-mangsa banjir di dalam misi bantuan banjir anjuran Pergerakan Wanita UMNO bahagian Nibong Tebal di Kampung Sementih Lancang. Hampir 50 buah keluarga yang terkesan teruk akibat banjir telah menerima bantuan daripada Pergerakan Wanita UMNO bahagian Nibong Tebal bersama UMNO bahagian Nibong Tebal. Penyampaian sumbangan ini diketuai oleh Datuk Syafiee Haji Kasim, Ketua UMNO bahagian Nibong Tebal, telah diserahkan kepada para penerima.
Turut bersama di dalam misi bantuan banjir ini adalah Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makhluddin, Timbalan Ketua UMNO bahagian Temerloh, dan Yang Berhormat Senator Datuk Johannes Abdul Aziz, Ketua Pergerakan Wanita UMNO bahagian Temerloh, serta Saudara Azril Sarid, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Temerloh, merangkap Exco Pemuda UMNO Malaysia. Terima kasih UMNO bahagian Limau Tebal. Pelbagai bantuan yang tiba ke daerah ini sama ada bantuan berbentuk makanan, pakaian RM1 serta tenaga bagi membantu mangsa-mangsa banjir di daerah ini amat dihargai Ahli Jawatan Kuasa Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP Nurul Aslina Saman merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutamanya kerajaan negeri yang tidak putus memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di daerah ini. Beliau yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO bahagian Temerloh juga berharap agar segala usaha dan bantuan yang diterima dari pelbagai pihak ini dapat membina hubungan yang lebih akrab selain dapat bekerjasama pada masa akan datang. Saya Nurul Aslina binti Saman selaku Ahli Jawatan Kuasa MTSP Parlimen Temerloh dan juga Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Temerloh ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Menteri Besar Pahang yang juga pengerusi MTSP Negeri Pahang, Timbalan Pengerusi dan juga naib-naib pengerusi MTSP Negeri Pahang merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh jentera sukarelawan MTSP Temerloh yang seramai 100 orang kerana tidak jemu membantu daripada bermulanya banjir dan seterusnya pasca banjir yang selama 2 minggu, dan dalam tempoh 2 minggu ni kita membuat pasca banjir membersihkan rumah-rumah, warga emas, masjid, surau serta sekolah-sekolah lah yang terlibat dengan banjir. Dan saya juga tidak lupa untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih sangat-sangat kepada seluruh negeri-negeri, NGO daripada negeri-negeri yang datang membantu di Parlimen Temerloh, sama ada dalam misi bantuan memberi bantuan sumbangan makanan ataupun pasca banjir di Parlimen Temerloh. Tahukah anda Temerloh sudah berusia 133 tahun? Temerloh adalah satu daerah yang terletak di dalam negeri Pahang, sebuah negeri di semenanjung Malaysia. Setakat ini belum ada cerita yang meyakinkan bagaimana tempat ini mendapat nama tersebut. Ada andaian mengatakan di zaman dahulu kala orang-orang Minangkabau mengembara membuka kawasan untuk menetap di tempat itu. Apabila tiba, mereka dapati orang-orang asli sedang lena tidur di siang hari. Istilah merloh yang membawa erti tidur mengilhamkan mereka menamakan tempat itu sebagai Temerloh. Daerah ini menjadi lokasi strategik kerana kedudukannya di tengah antara Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, dan Kuantan, ibu negeri Pahang. Jarak dari Kuala Lumpur ke Temerloh adalah 130 km melalui Lebuh Raya Karak bersambung dengan Lebuh Raya Pantai Timur. Daerah Temerloh mula wujud dalam tahun 1889 di bawah pentadbiran Inggeris dengan residen seperti Menteri Besar sekarang, Pahang pertama iaitu J.P. Roger. Ini bermakna Temerloh sudah berusia 133 tahun. Pada masa ini, Temerloh biasanya dirujuk kepada wilayah di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Temerloh yang turut merangkumi Bentakap, Lancang, Kuala Kerau dan Keردau. Sekian daripada saya Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.15 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran Titik Tengah Semenanjung.